Ya'juj dan Ma'juj adalah nama bangsa yang akan muncul di akhir zaman yang mempunyai kuasa luar biasa yang boleh merosakkan dan memusnahkan kehidupan di muka bumi. Ada yang memanggil mereka bangsa Tartar, Mongol, Cina dan sebagainya. Ada yang menganggap Ya'juj dan Ma'juj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Tetapi misteri Ya'juj Ma'juj masih misteri hingga ke hari ini. Sehingga ke hari ini, identiti sebenar mereka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Nama Ya'juj dan Ma'juj disebut sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Kahfi ayat 94 dan surah Al-Anbiya ayat 96. Di dalam surah Al-Kahfi diterangkan bahawa Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang membuat kerosakan di muka bumi yang ditakuti oleh suatu kaum yang tinggal di antara 2 pergunungan, sehingga ketika Zulkarnain datang ke tempat itu, kaum tersebut memohon kepadanya agar dibuatkan tembok penghalang daripada serangan mereka. Manakala di dalam surah Al-Anbiya telah disebutkan bahawa Ya'juj dan Ma'juj akan segera turun dengan cepat dari tempat yang tinggi ketika tembok penghalang mereka terbuka sebagai tanda telah dekatnya kedatangan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa kedatangan Ya'juj dan Ma'juj termasuk di dalam perkara gaib yang wajib diimani sekalipun kita sangat berharap tidak berada di zaman berkenaan. Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci siapakah sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj, dari bangsa apa dan keturunan mana. Al-Quran hanya menerangkan ciri-ciri mereka, yaitu pembuat kerosakan dan kemusnahan di muka bumi. Jika tembok penghalang telah terbuka, mereka akan mengalir seperti banjir yang mengalir deras. Walau bagaimanapun, jika penghalang masih berdiri, mereka tidak masuk dan tidak boleh melakukan apa-apa kerosakan. Nabi Muhammad SAW bercerita tentang dinding tembok yang didirikan oleh Zulkarnain, dan baginda bersabda, setiap hari yaitu Ya'juj dan Ma'juj menggalinya, sehingga ketika dinding itu hampir mereka tembusi, pemimpin mereka mengatakan, sekarang pulanglah kalian, kerana esok hari kalian pasti boleh menembusinya. Akan tetapi Allah mengembalikannya, yaitu dinding seperti asal semula. Dan ketika Allah berkehendak untuk mengutus mereka Ya'juj dan Ma'juj kepada manusia, pemimpin mereka berkata, sekarang pulanglah kalian, kerana esok hari kalian akan merobohkannya jika Allah mengkehendakinya. Dia mengucapkan insya-Allah. Pulanglah mereka, dan esoknya mereka mendapatinya dinding tembok tersebut seperti keadaan yang mereka tinggalkan semalam. Lalu mereka merobohkannya dan keluar. Rasulullah SAW mengungkap bahawa dinding pembatas telah terbuka secara perlahan. Allah telah membuka dinding pembatas Ya'juj dan Ma'juj sebesar jari telunjuk dengan ibu jari. Dan ketika Ya'juj dan Ma'juj terbebas, mereka akan merosak semua yang dilaluinya sehingga membuat hidup manusia sengsara. Ya'juj dan Ma'juj kemudian sampai ke telaga dan meminum air telaga hingga kering. Apabila Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, baginda dan orang-orang beriman terpaksa berhadapan dengan keganasan Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakan pemusnah. Setelah itu, Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya dikepung. Nabi Isa dan para sahabat berdoa agar Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj serta pengikutnya. Kemudian Allah menimpakan kepada mereka penyakit hidung seperti penyakit binatang, sehingga kesemua Ya'juj dan Ma'juj itu mati. Kisah kaum Ya'juj dan Ma'juj dan juga kisah Zulkarnain wajib dipercayai oleh seluruh umat Islam kerana ianya secara jelas telah termaktub di dalam Al-Quran. Kerana itu jugalah
ulama Islam bukan sahaja telah meneliti berbagai-bagai sumber hadis, malah telah menghujahkan pendapat mereka dengan panjang lebar. Perbahasan mengenai identiti Ya'juj dan Ma'juj masih tidak terhenti sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, namun ia kekal misteri hingga ke hari ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu paras rupa Ya'juj dan Ma'juj dan bilakah mereka akan kembali ke dunia. Ya'juj dan Ma'juj dikatakan sudah wujud ribuan tahun dahulu dan terus hidup pada waktu ini, serta akan muncul semula untuk memusnahkan manusia ketika dunia terlalu hampir dengan kiamat. Wallahu a'lam bishawab.